Su macam ni? Air ni okey? Okey. Dah try lah coklat dia okey. Sedap. Try kopi dia memang Specialized coffee lah. Kopi dia semua rasa dia memang kuat lah, sedap lah kan. Kawasan kopi adalah tu lah. Merdeka kan. Aku plan Merdeka malam Merdeka ni. Itulah malam Merdeka kan. Apa lagi di rumah je. Sekarang ni kan COVID kan. Di rumah je? Di rumah je lah. Habis nak buat ni. Bawa pergi Dataran Merdeka. Malam Oh ya. Family gathering. Family gathering. Ada lah. Cheer. Yalah. Boy free to join. Bangun tak? Dulu tak? Ada. Just balik dari meeting tadi. Apa yang buat bola kan? Merdeka. Oh, Merdeka. Merdeka dah tahu ni kita tak ada celebration kan. Yalah, betul lah. Tak ada sambut, tak ada api. Ha. Tanya lah, buat nak main isu dengan Farah ni, tu apa plan orang buat Merdeka, boleh dengan boyfriend ke? So bos, tu lah dalam bos ada biasanya kan. Okay. Adalah kita saya nak bos share sikit kan. So, dah kita dah sama Merdeka ni dah kali ke-63 tahun ni kan. Okay. Your own words lah, apa tim Merdeka dari Pak Bos? Oh. Well, saya ringkaskanlah, saya rasa Merdeka ni adalah, bagi saya Merdeka lah kebebasan. Tapi kebebasan ni perlu dalam ruang lingkup syarat-syarat dan panduan yang kita perlu patuhi lah. Maksudnya kita mesti ada panduan yang positif. Kita cakap berseberangan dengan kebebasan ni, dan yang boleh membantu kita dalam hidup kita merdekakan diri kita daripada dulu mungkin kita miskin, kemiskinan, kita nak merdekakan kita dari kemiskinan. Tanpa itulah satu satu perkara yang positif yang perlu kita tangani dan kita terima dengan baik kerana untuk kita uruskan, sebab kita ni telah diamanahkan untuk membersihkan Selangor. Merdekakan rakyat Malaysia tentang kebersihan diri dalam kediaman masyarakat atau negara sekitar sendiri Malaysia. Macam tadi Amir kata, kita dah 63 tahun merdeka pada tahun ini. Kita kena terima hakikat bahawa negara kita ni masih lagi dalam kategori negara yang sedang membangun. Sebenarnya dari segi pemahaman, karakter, mentaliti, pembangunan, semuanya masih lagi dalam proses ongoing ataupun kita panggil work in process. So saya tidak nafikan bahawa rasanya kita masih lagi punya ruang untuk kita menambah baik pemahaman kita berkenaan dengan kebersihan. Kita tidak boleh downgrade pemahaman rakyat Malaysia. Kalau kita tengok, kita adalah jauh lebih baik daripada negara-negara yang lain yang lebih mundur daripada Malaysia. Tapi of course lah, kalau kita bandingkan negara kita dengan negara yang lebih membangun, kita mungkin agak sedikit tertinggal. Tapi ini tidak membawa maksud bahawa kita akan berada di tempat yang sama. Dan saya rasa kita boleh berikan peluang kepada semua rakyat Malaysia, termasuk di seluruh penduduk di negeri Selangor ini, untuk mereka memahami berkenaan dengan apakah yang sepatutnya dia lalui apabila dia bercakap berkenaan dengan kebersihan negeri Selangor. Contohnya berkenaan dengan sampah, pengurusan yang lebih efisien, pemahaman berkenaan dengan 3R, pemahaman berkenaan dengan bahawa kita boleh gunakan balik sampah ni untuk menjadi satu ejen sebagai penambah pendapatan dan sebagainya. Dan saya rasa kalau banding dengan Selangor dengan negeri-negeri lain, kita memang cabaran agak tinggi sebab kita ada 6.3 juta penduduk di Selangor. Padat, ramai. Bandingkan negeri lain di Malaysia, kita bila penduduk ramai, jadi gaya hidup, tingkah laku, cara kita menguruskan kehidupan kita dengan sampah pun mungkin berbeza dengan negeri lain. Tapi saya rasa kita ke arah itu dan kita boleh bagikan kita peluang lah. Beberapa tahun lagi rakyat Selangor ni khusus atau rakyat Malaysia ni akan lebih memahami bahawa kita perlu menjaga persekitaran kita dengan lebih baik dengan menggunakan apa yang ada, teknologi yang terkini, pemahaman konsep 3R, 4R ataupun 5R. Dan saya rasa insya-Allah kita akan berjaya membawa negeri ini dan negara ini, kita bina negara kita semula dari segi kebesaran lebih baik supaya anak cucu kita dapat hidup dengan lebih tenang pada masa akan datang. Betul.
dah buat apa? Kita dah banyak program CSR kan, contoh macam sumbang untuk sampah, untuk Okey. bagi sekolah-sekolah kan. Itu apa? Saya rasa kita boleh juga satu usaha yang efektif dalam didik dari rumah, dari sekolah. Dia sebab kita adalah menjadi ejen pembawa perubahan berkenaan dengan anjakan paradigma pembersihan di negeri Selangor ini. Memang kita telah ada strategi sendiri dan kita telah applykan plan jangka dekat dan jangka jauh kita, khususnya dalam kita educate the public. Kita create awareness to the public. Kita buat kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kita sumbangkan banyak dah, kita sumbang dalam beberapa tahun ini tong sampah MGB 12L, MGB 240, MGB 660, Lispin. Even kita buat program hujung minggu Sabtu Ahad gotong royong dengan the public, dengan pemimpin masyarakat dan sebagainya. Tapi dalam usaha kita ke arah Selangor yang lebih bersih, saya rasa kita perlu dapatkan kerjasama daripada public. Kita menjadi salah satu komponen yang penting, tetapi ia tidak akan berjaya sekiranya kalau kita hanya shock sendiri saja. So maksudnya public, anak-anak di sekolah, pelajar-pelajar di universiti, kita punya keluarga kita sendiri perlu diderahkan bahawa we have to take care our environment. Tidak ada orang lain yang akan memikirkan pasal kesinambungan, kebersihan, kelestarian persekitaran di negeri kita sendiri, melainkan kita sendiri yang look into it seriously. Dan Pembangkai negara kita sendiri. betul. Alright, so bos sebagai pengarah urusan KEB, adakah obviously you must have a plan, vision or mission for your company, so can you share a bit, sedikit perancangan itu? Well, basically saya berpandangan bahawa apa-apa yang kita buat, kita mesti mempunyai hala tuju yang jelas. Saya berpandangan bahawa kita tidak boleh berhenti setakat ini saja. Hala tuju kita sebenarnya kemerdekaan ni, kita mesti pastikan kesinambungan yang berterusan. Apa yang kita buat bersama-sama di KDB, di kerajaan negeri, di pihak berkuasa tempatan, mahu juga dengan seruan publik. Maksudnya kita perlu pastikan bahawa we have to keep Selangor clean at its best. Dan of course kita akan ada ruang lingkup untuk kita penambahbaikan dari segi pengurusan, dari segi pelupusan, dari segi penambahbaikan cara kita bekerja, key performance indicator kita. Saya kata kita perlu bekerjasama dan kita perlu lebih kreatif untuk cuba menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan tuntas. Dan saya rasa tidak salah kalau kita katakan kita mesti ada plan-plan baru, contohnya penambahbaikan daripada segi sistem kutipan kita, penambahan frekuensi untuk pembersihan kita, bagaimana kita mengolah sampah yang kita kutip ini untuk kita jadikan bukan saja ia sebagai satu beban dan kita buang di tapak pelupusan, tapi kita kena fikir kaedah-kaedah baru bagaimana untuk kita transform atau convert sampah kita kutip ini supaya ianya boleh menjadi satu sumber pendapatan yang baru, yang boleh memberikan keuntungan kepada syarikat maupun kepada kerajaan negeri. Sebab itulah saya rasa kita mesti ada plan. Plan kita ni mesti plan yang menjangkau, melangkau masa, yang kita perlu semak dan tengok daripada negeri yang lebih maju daripada kita. Sekarang contohnya saya sebut kita hanya buat kutipan, pembersihan dan kita lupuskan di tapak pelupusan. Dan saya berpendapat bahawa perlunya anjakan paradigma di KDB sendiri maupun di negeri Selangor sendiri untuk kita ke arah pelupusan yang lebih sistematik, menggunakan teknologi moden seperti kita boleh bina waste to energy plant contohnya, atau kita boleh bina satu material recovery facility yang besar, ataupun kita cuba bina kaedah bagaimana kita untuk transform sampah ini menjadi satu additional revenue to the company and to the state government. So ini saya rasa perlu dilihat secara lebih mendalam, dan ianya adalah satu kaedah yang kita panggil is more sustainable rather than kita hanya kutip dan kita buang sajalah. Ini antara yang saya rasa saya imbau syarikat ini kita ke arah situ.
supaya kita tidak, there's no waste. We are dealing with waste, but that doesn't mean that we're going to just do the normal waste collection. It has to be more than what we are doing. This is kita punya hala tuju syarikat yang perlu kita fikirkan secara lebih pragmatik dan secara holistik. Saya memang tertarik dengan buat ini untuk SOP pula kan. Where is not dirty about with This money. is money. Yeah. Tapi ingat sampah ni just sampah je kan. Macam sampah tu. Sebab tu saya rasa kita perlu merdekakan pemahaman kita berkenaan dengan sampah ini. Tidak perlu rasa takut pasal sampah, sampah ni kotor lah, sampah ni satu benda yang jijik dan geli. Tidak mungkin. Sebab kita pun sebagai agama kita, Islam telah menyebut bahawa kebersihan itu adalah menjadi asas tuntas kehidupan yang sempurna dan baik. Jadi sebab tu kalau kita boleh rasa kita rapat dan dekat dengan sampah, dan kita telah diamanahkan untuk menguruskan sampah, jadi kita mesti fikir lebih daripada apa yang kita fikir sekarang ini. Macam mungkin publik tidak faham bagaimana kita boleh convert, transfer sampah ini. Yang kebanyakan orang ramai tahu hanya generate sampah, dan dia akan mengatakan bahawa kerajaan negeri, pihak bertempatan, KDB perlu menyelesaikan sampah dan sebagainya. Tapi itu saja tidak boleh. Kita kena ada anjakan parlimen daripada semua level, daripada kerajaan negeri, daripada KDB, pihak bertempatan, publik, bayar cukai, anak-anak, guru, NGO dan sebagainya. Kita mesti berfikiran positif kepada Satu lagi buat. boleh. Untuk buat sampaikan satu mesej kepada rakyat Selangor, Okey. khususnya rakyat Malaysia. Ucapan kemerdekaan dia. Kemerdekaan. Saya ambil kesempatan ini ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-63 kepada semua rakyat negeri Selangor, rakyat negara Malaysia. Kita mesti ubah mentaliti minda kita. Lepas kita 63 tahun kita merdeka, kita kena jaga diri kita, jaga keluarga, jaga sahabat, family kita, saudara kita, dan kita kena selesaikan masalah COVID-19 ini. Harapan saya, kita mesti merdekakan diri kita secara total. Merdekakan dari segi pemahaman, khususnya berkenaan dengan sampah di Selangor, sampah di Malaysia. Kita mesti merdekakan diri kita dari segi kemampuan kita untuk berfikir dulu mungkin kurang, dan kita mesti merdekakan pemahaman kita berkenaan kita boleh gunakan teknologi untuk kita hidup dengan lebih baik dan lebih aman damai di Malaysia ini. Kita perlu merdekakan diri kita bahawa kita boleh bina negara ini bersama-sama, dan saya tidak rasa kita perlu takut untuk menghadapi masa depan yang masih lagi tidak tentu, gusar dan sebagainya, lebih-lebih lagi apabila COVID ini melanda yang tidak diduga. Tapi ia cukuplah berguna untuk kita menghadapi pada masa akan datang, dan saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada you all bertiga. Consider the youngsters, the young generation yang sanggup bersama-sama dengan orang senior macam saya di KDB ini, untuk kita bantu kerajaan negeri untuk kita pastikan bahawa Selangor dia dari negeri yang paling best, paling bagus untuk kita duduki, dan untuk mencapai panduan kita pada masa yang akan datang. That's alright, that's more better. Tak apa, you all ni nak minum, minum, ada belanja lagi ya.